Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang pasukan Penang, yang mana Seri Pahang berjaya menang 3-2 pada perlawanan ini hasil jaringan dari Steven Rodriguez dan juga David Rowley, manakala gol pasukan Penang dijaringkan oleh Rafa Victor dan juga daripada Lucas da Silva. Pada perlawanan ini boleh kita katakan pasukan Seri Pahang dan juga pasukan Penang ada beberapa peluang yang gagal dimanfaatkan, terutamanya pasukan Penang lah, yang mana mereka ada beberapa peluang awal yang mereka boleh convert kepada jaringan, namun disebabkan ketangkasan dan juga kecekapan daripada Mamadou Soumassa telah berjaya menghalang gawang pasukan Seri Pahang dari dibolosi pada perlawanan semalam sewaktu first half. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah perkara yang positif dan juga apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang adalah di bahagian kiri, iaitu gandingan Malik Ma'arif dan juga Azwan Arifin, yang mana kita boleh tengok kebanyakannya gerakan ataupun serangan yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang di bahagian kiri berjaya untuk menghasilkan gerakan-gerakan yang kreatif dan juga gerakan-gerakan yang berbahaya ke arah gawang pasukan Penang. Ini disebabkan kita boleh tengok apabila Malik Ma'arif dapat bola, Azwan Arifin yang bertindak sebagai left back sentiasa naik untuk membuat overlapping ataupun underlap bagi membantu Malik Ma'arif di bahagian kiri. Jadi Malik Ma'arif pun senang apabila ada orang backup dia, maka dia boleh bawa bola pergi ke depan ataupun buka ataupun bagi through ball kepada Azwan Arifin dan sebagainya lah. Jadi di bahagian kiri memang nampak solid untuk pasukan Seri Pahang apabila mereka merancang gerakan-gerakan di bahagian kiri. Malik Ma'arif sentiasa disupport oleh Azwan Arifin, yang boleh saya katakan untuk game ni Azwan Arifin bermain dengan sangat cemerlang daripada segi supporting play. Di bahagian attacking third, beliau berjaya menjalankan tugas dengan sangat baik dengan overlapping, underlap yang bagus, cutback serta crossing yang bagus, dan daripada segi defending shape beliau pun agak bagus apabila berjaya menghalang beberapa gerakan daripada Faizat Ghazli pada perlawanan ni. Jadi memang orang kata apa, Azwan Arifin ni solid left back lah. Bahagian kiri tu memang dia defend bagus, bantu serangan pun bagus, ditambah pula dengan kelebihan pemain-pemain yang versatile seperti Malik Ma'arif yang mampu bermain di bahagian winger dengan sangat baik walaupun tanpa ketiadaan Bakiuddin. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berbicara tentang pasukan Seri Pahang terutamanya di bahagian tengah, untuk perlawanan ini boleh saya katakan Dollah Saleh telah mengubah satu corak permainan yang berbeza di bahagian tengah, yang mana kita boleh tengok pemain seperti Miodani ditugaskan untuk bertindak sebagai lone pivot ataupun number 6 lah pada perlawanan ini untuk more to defend, dan telah memberi ruang kepada Azam Aziz untuk create game daripada bahagian tengah. Kita boleh tengok hasilnya, Azam berjaya untuk menghasilkan satu assist kepada Steven Rodriguez, dan ada beberapa hantaran ataupun open game yang dilakukan oleh Azam yang hampir mencipta kepada jaringan. Salah satunya through ball yang dibuka kepada Steven Rodriguez, yang mana satu percubaan berjaya di save oleh Syafiq Azizi oleh goalkeeper pasukan Penang. So benda di bahagian tengah ni kita boleh tengok gandingan Azam, Miodani dan juga David Rowley. Walaupun pada hakikatnya David Rowley lebih kepada second striker, tetapi boleh dikatakan David Rowley adalah player yang more to midfield tetapi yang membantu bahagian serangan apabila ada kelebihan, yang mana Miodani berjaya menjalankan tugas sebagai defensive midfielder dengan baik, maka dia memberi ruang kepada Azam untuk menjadi playmaker, dan dalam pada masa yang sama David Rowley akan menjadi backup kepada Steven Rodriguez berada di bahagian hadapan. So David Rowley memang tugas dia lebih kepada ofensif ataupun lebih kepada attacking third untuk backup ataupun menjadi second striker ataupun sentiasa berada di belakang Steven Rodriguez. So apabila ada David Rowley di bahagian hadapan, maka pemain-pemain Penang pun akan menjaga ataupun David Rowley ni akan attract pemain Penang untuk marking dia dan memberi kebebasan kepada Steven untuk berada bebas di hadapan ataupun berada dalam space yang kosong. Jadi dia lebih kepada create space kepada Steven dan memberi support kepada Steven ketika serangan dilakukan oleh pasukan Seri Pahang. Itu yang kedua yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang. Yang ketiga, apabila berbicara tentang pasukan Seri Pahang, saya suka tentang Steven Rodriguez. Sebab apa? Sebab bagi saya
dia adalah seorang complete striker, yang mana beliau adalah seorang pemain yang sangat-sangat bijak untuk melepaskan diri daripada man-to-man marking, dan beliau bijak untuk berada dalam position yang tepat untuk menerima bola, dan dia punya off ball movement pun memang sangat-sangat bagus, ball control serta speed pun dia ada, finishing beliau pun bagus, yang mana untuk perlawanan ni kita boleh lihat daripada 2 gol yang dilakukan oleh Steven Rodriguez. Untuk gol yang pertama sebenarnya adalah satu tindakan yang bijak daripada Steven Rodriguez untuk keluar daripada marking yang dilakukan oleh Christian Rontini, yang mana untuk perlawanan ni memang Rontini dia main marking untuk kepada Steven. Dan pada perlawanan ni kita boleh tengok gol pertama bagaimana Malik Ma'arif dapat bola, Christian Rodriguez turun ataupun orang kata apa, drop position dia sampai kat midfield, dan dia buka game kepada Malik Ma'arif, dan Christian Rontini follow dia. Itu adalah cara bagaimana Steven Rodriguez attract Rontini untuk naik ke atas. Jadi apabila Rontini naik ke atas, maka ada space satu centre back hilang di kawasan Penang. So apabila Rontini dah follow dah sampai kat middle area, maka Steven pun recovery phase ataupun dia kembali balik kepada position dia di bahagian attacking third untuk link up dengan Malik Ma'arif. So apabila Rontini dah follow dah sampai dekat middle half, maka Steven patah balik kan, dia ligan balik untuk follow up dengan Malik. Lepas tu dia berada dalam kedudukan yang kosong, space tu kosong sebab Rontini dah naik untuk follow dia. Tu satu kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Steven Rodriguez untuk buka ruang kepada diri dia sendiri dan untuk lepaskan diri dia daripada marking. Itu yang saya suka lah untuk gol yang pertama, bagaimana dia lepaskan diri daripada Rontini yang follow rapat gila dia. Yang kedua adalah tentang gol yang kedua, yang mana gol yang kedua memang Penang bermain dengan high line ataupun cuba untuk memerangkap Steven dalam keadaan offside trap. Tetapi kita boleh lihat bagaimana Rodriguez buat larian di belakang pertahanan apabila Azam Aziz membuat hantaran ke hadapan. So memang dia pandai untuk lari lah, untuk berada dalam posisi yang tepat untuk menerima bola tersebut. Dan dalam keadaan yang ketiga kita boleh tengok satu percubaan daripada Steven Rodriguez yang menerima hantaran true passing daripada Azam, tetapi tak gol bola tu. Tetapi apa yang saya nak cerita bagaimana dia menggunakan space yang ada di antara dua centre back untuk menerima umpanan tersebut ketika Azam Aziz melakukan through ball. So benda tu memang sangat-sangat jelas lah, memang Steven Rodriguez ni pemain striker yang bijak untuk cari space, yang bijak untuk keluar daripada man marking dan bagus daripada finishing. So memang dia memang hebat daripada segi positioning, check in check out dia bagus. So dia awareness dengan keadaan padang, bagaimana dia nak create space untuk diri dia sendiri, dan dia follow dan link up dengan baik dengan player-player yang cuba buat hantaran kepada beliau. Itu yang saya suka tentang pasukan Seri Pahang. Dan kita masuk kepada kelemahan pasukan Seri Pahang. Untuk kelemahan pasukan Seri Pahang sebenarnya bagi saya dia terletak di bahagian kanan. Memang Hidalgo bermain dengan sangat cemerlang di bahagian kanan. Cumanya yang menjadi faktor kenapa Hidalgo tidak beberapa menjadi adalah beliau sering isolate ataupun sering bersendirian di bahagian kanan, yang menyebabkan apabila ada dua player Penang marking dia tak boleh nak bergerak dengan bebas dan dia tak boleh nak open game dengan sangat bagus. Sebab apa? Sebab di bahagian kanan kita tahu memang Pablo Dola Saleh meletakkan Muslim Ahmad di bahagian kanan. So apabila Muslim Ahmad bertindak sebagai right back, memang dia adalah konservatif punya right back lah, yang fokus untuk defensif. Maka di belah kanan ni memang Hidalgo je yang kena buat kerja. So kita boleh nampak lah yang perbezaan yang ketara di bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Seri Pahang, yang mana pasukan Pahang kalau bahagian kiri nampak stabil, ada backup, tetapi di bahagian kanan Hidalgo tak dapat banyak backup daripada pemain tengah ataupun right back sendiri, sebab Muslim Ahmad memang konservatif. Bukan salah dia, memang itu adalah corak permainan dia untuk seimbangkan bahagian defense, tetapi dia perlulah sekali-sekala naik untuk backup Hidalgo, sebab kesian juga tengok Hidalgo nak buat semua sorang-sorang kan. Jadi benda tu memang perlu diperbaikilah di bahagian kanan. Dan yang kedua adalah tentang kesilapan yang tidak sepatutnya, simple mistake yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang, terutamanya satu passing daripada Azam Aziz ke belakang kepada Samasa yang tak kesampaian dan berjaya dirampas oleh Lucas Silva. So benda-benda macam tu memang Seri Pahang kena elak daripada buat simple mistake, kehilangan bola dengan mudah dan memberikan ruang kepada pemain-pemain pasukan lawan untuk manfaatkan kesilapan tersebut. Jadi benda tu yang perlu dielakkan oleh pasukan Seri Pahang, dan janganlah bagi penalti banyak sangat kepada pasukan lawan. Jadi secara overallnya Seri Pahang semalam bermain dengan sangat baik. David Rowley nampaknya selesa dengan
peranan beliau sebagai second striker, memang backup kepada ni, memang semua menjadilah untuk Seri Pahang semalam. Cumanya elakkan daripada buat kesilapan mudah lagi pada next game yang akan datang. Itu untuk pasukan Seri Pahang. Kita masuk kepada pasukan Penang. Ada beberapa perkara yang saya suka tentang pasukan Penang. Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Penang adalah mengenai Saravanan. Untuk perlawanan ni, Saravanan di bahagian kiri sebenarnya sebelum beliau dikeluarkan diganti dengan Azim, bagi saya beliau bermain dengan sangat cemerlang. Yang mana daripada segi bahagian kiri tu memang dia berjaya beberapa kali exploit dan berjaya penetrate dan menewaskan Muslim Ahmad dengan sangat-sangat cemerlang. Dan daripada segi defending, beliau bagus untuk membantu Rafiuddin di bahagian kiri untuk melakukan track back ketika Hidalgo dapat bola. So Saravanan memang bagi saya antara player yang cemerlang lah untuk pasukan Penang pada perlawanan semalam, dan memang patut deserve bermain dengan lebih lama, tetapi mungkin disebabkan fitness level ke apa dia dikeluarkan. Tetapi Saravanan adalah player yang bagus untuk perlawanan semalam. Yang kedua adalah tentang Lucas Silva. Lucas Silva bagi saya untuk every game beliau bermain dengan cemerlang, tetapi pada perlawanan semalam antara kekurangan pasukan Penang adalah mereka gagal untuk mencari Lucas da Silva dengan sangat baik. Yang mana Lucas da Silva dah create space, dah open game, dah berada dalam posisi yang tepat untuk menerima bola. Tetapi sayang apabila pemain-pemain Penang gagal untuk link up dengan Lucas Silva dengan sangat baik. So banyak pergerakan yang dilakukan oleh Lucas Silva, banyak berkesorangan dan banyak kurang dapat bola. So dia kurang dapat bola, dia tak boleh nak lakukan percubaan lah. Benda tu yang perlu diperbaiki oleh pasukan Penang. Yang ketiga, daripada gameplay semalam memang Penang nampak open. Memang boleh bermain dengan short passing, boleh bermain dengan long ball, boleh bermain dengan counter attack. Mereka bermain dengan baik, tetapi daripada segi finishing mereka agak kurang, yang mana mereka tak ada penyudah yang lebih baik lah. Kalau mereka boleh manfaatkan beberapa peluang yang ada pada first half, kemungkinan besar mereka dah boleh leading lebih awal dengan 2 jaringan. Tapi disebabkan ketangkasan dan juga kecakapan Samasa, maka Penang terpaksa berpuas hatilah dengan kekalahan 3-2 tersebut, dan sebab mereka punya bahagian serangan agak tumpul daripada penyudah. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.